Firman Allah Ta'ala, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan mereka petunjuk. Kata Sabuni, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad pengkhabaran mereka yang ajaib, mengikut yang sebenarnya tanpa penambahan dan kekurangan. Sesungguhnya mereka merupakan kumpulan pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah, lantas kami sabitkan mereka atas agama, yang tetapkan, kukuhkan dan tambahkan kepada mereka keyakinan. Allah Ta'ala cerita kisah 7 pemuda yang berani menokak arus melawan raja yang menyembah berhala, yang berani meninggalkan kekayaan, yang berani meninggalkan tanah air demi menyelamatkan agama. Mereka sanggup tidur dalam gua. Maka Allah merehatkan mereka selama 309 tahun dan menjadi keajaiban kepada siapa yang mendengar. Kenapa Allah beri kemuliaan ini? Sebab mereka berani pertahankan akidah. Itu kita lihat umat Islam memang diajar dengan sifat berani. Kalau saudara baca kisah sahabat nama Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu ta'ala anhu, kisah beraninya dia di dalam peperangan Qadisiyah yang berlangsung pada tahun 14 Hijriah. Sebaik saja Umar Al-Khattab menjawab jawatan khalifah. Selepas tahun Umar jawab jawatan khalifah tahun ke-13. Tahun ke-14 berlaku perang Qadisiyah. Maka Umar hantar sahabat nama Nu'man bin Muqarrin, bos sekali Sa'ad bin Abi Waqqas, yang digelar sebagai singa yang menyembunyikan kuku. Sa'ad ni tak nampak bengkeng, tapi dalam perang bengkeng. Macam Umar dari awal dah nampak kuku dia bengkeng. Sa'ad digelar singa yang menyembunyikan kuku. Maka antara sahabat yang dipilih oleh Sa'ad ialah Nu'man bin Muqarrin. Dihantar untuk bercakap dengan Maharaja Kisra Yazdajur. Nu'man suruh dia reti cakap Parsi. Sahabat ni reti cakap Parsi. Bila berhadapan dengan Yazdajur bersama dengan anak Umar Al-Khattab itu, Asim bin Umar bin Al-Khattab. Asim, anak Umar Al-Khattab, duduk depan. Lalu kata mereka, nak cakap apa? Perlukan penterjemah? Tak, saya cakap ikut lidah kamu. Jadi saya cakap bahasa Parsi. Ketika dia sampai di Madain. Madain ni sebenarnya satu bandar di Iraq. Sebab pusat kerajaan Parsi ialah Iraq dan Iran. Iraq dan Iran. Sebab itu Iraq Iran ni banyak Syiah. Kerana kita katakan Syiah ialah suatu, antaranya ialah rasukan daripada pahaman Majusi sebahagian besar. Beberapa perkara. Jadi saudara-saudara semua, apa kata Nu'man bin Muqarrin di hadapan Raja Parsi ni, Kisra Yazdajur. Kisra gelaran dia, nama dia Yazdajur. Dia cakap dengan penuh berani. Kami dahulu orang Islam yang jahil, kemudian datang Islam bawa cahaya keluar kami daripada kegelapan, sehingga kami tahu apa yang benar, apa yang salah. Kami dulu akhlak buruk dalam Nabi kami SAW mengangkat dengan Islam akhlak kami, sehingga kami menyembah Allah yang Esa. Kami dulu sembah berhala. Sekian-sekian dia cerita dalam mukadimah intro. Kemudian sekarang kami datang bagi menyebarkan kebaikan ini. Dan kami ajak kamu wahai raja untuk masuk Islam. Kalau kamu tak nak masuk Islam, kamu kena bayar jizyah. Kalau kamu tak nak bayar jizyah, kami serang kamu. Cakap macam tu bang. Kata raja ni, aku ni kalau tak kerana diplomatik tak boleh dibunuh, pada bunuh ni. Dia punya marah. Tegas bercakap. Kalau tuanku, kalau raja tak mau Islam, tak mau bayar jizyah, kami akan perangi tuan. Kami akan perang. Marah dia. Maka kata Yazdajur, kamu ni siapa? Kamu datang daripada kabilah yang pecah belah, daripada tanah yang kering kontak, dengan pakaian yang hina. Kalau kamu datang sebab nak cari makan, kami boleh beri makanan dan balik negeri kamu. Atau disebabkan pemimpin kami tak berapa adil, kami tukar pemimpin baru. Yang kamu nak lawan kami ni kenapa? Lalu kata mereka, tidak, kami datang bukan untuk itu. Kami bukan datang nak cari makanan, nak cari pakaian, bukan, nak sebarkan Islam. Akhirnya marah Yazdajur. Tapi dalam situasi ini saya nak cerita betapa berani Nu'man bin Muqarrin cakap di hadapan Yazdajur, Maharaja Kisra yang cukup ditaktun. Sedangkan Maharaja Kisra tahu negara Arab kecil, Islam Arab kecil, tapi mereka berani kerana mereka agama yang benar. Mereka berpegang pada kebenaran. Akhirnya berlakulah peperangan yang menyaksikan Yazdajur, yang menyaksikan Rostam, yang menyaksikan tentera Parsi kalah dalam perang Qadisiyah. Tapi ini kembali kepada keberanian Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu ta'ala anhu yang berani bercakap di hadapan Maharaja.
Lihat, inilah hak, ataupun inilah kita katakan keberanian orang Islam dulu. Bukan ketua je berani, bukan. Ni, habis sampai bawah berani. Bila ketua berani, sampai bawah berani. Bila sebab ketua kita penakut, dengan kita penakut. Itu realiti. Kalau ayah penakut, jangan anggap anak tu berani. Ayah berak pun berteman, kencing pun berteman, gerak bini. Anak-anak saudara sementelah lah. Kalau ayah dia berani, so kali anak-anak dia berani. Kita tak pernah takut hantu, tak pernah sekian-sekian. Anak-anak kita tengok, ayah memang berani, pelak-pelak pun boleh berjalan. Maka anak pun berani berjalan. Tapi ayah cerah pun takut nak berjalan, takut nak turun ke bawah. Maka anak-anak pun tak berani. So kepimpinan boleh tauladan. Ini yang dihasilkan oleh Nabi SAW, sehingga mempengaruhi pada sahabat. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, qala Musa ibn Imran, Nabi Musa, ya Rabbi man a'azzu ibadika indaka, qala man idza qadara ghafara, rawahul Baihaqi. Musa bin Imran bertanya, hai Tuhanku, siapakah hamba-Mu yang paling mulia di sisi-Mu? Firman-Nya, siapa yang utamakan kemaafan sedangkan dia mampu untuk membalas kejahatan orang lain. Ini juga makna kuat. Bila kita mampu balas tapi kita maafkan. Dan saya lebih lihat kita perlu aplikasikan pada isteri kita dan anak-anak kita. Kita marah kat isteri kita, saudara, janganlah tunggu bini, janganlah belasah bini, maafkan dia. Walaupun kita tahu dia salah, maafkan dia, itu tanda kita kuat. Lemahlah kita, saudara, kalau kita belasah orang yang tak nak balas balik. Kita pukul bini kita tak balas balik. Baiknya bini kita, bagusnya kalau dapat isteri yang patut sembah isi kat kita, baru tahu. Alhamdulillah kita belasah, pukul, dia tak layak sifat begitu pada seorang suami yang beriman. Kalau isteri kita buat salah, maafkan. Tak berapa kali saya nak maafkan, sampai kamu mati kamu maafkan. Tak ada tempoh berapa kali. Itu tanda kamu kuat. Tapi seluruh ego kita tinggi. Kalau dengan bini tak boleh terima kita, kita nak juga bagi sikit kat dia, kita nak juga pukul dia. So patutnya orang Islam tak timbul isu pukul, patutnya lah tak timbul isu itu. Tapi itu yang timbul sekarang. Yang berani sangat dengan isteri, berani sangat dengan anak-anak. Saya baca surah 2 hari lepas, semalam dah lebih kurang, dah lah belasah isteri, anak pula dia belasah orang. Umur berapa tahun anak? 4 tahun, 5 tahun. Kuat ke orang macam ni? Belasah anak umur 4 tahun, kuat ke dia? Jadi soal ini ayah yang lelaki yang Masya Allah cukup lemah sebenarnya. Orang beriman yang kuat, bila dia marah dia mampu tahan. Terutama ni saya katakan orang dekat dengan kita, ayah kita, isteri kita, mak kita. Ni tak ayah ajar anak tumbuk sini. Saya pernah dengar seorang ayah ajar anak dia tumbuk, tapi anak dia orang ada orang. Kalau nak kata, boleh lah anak tumbuk, macam mana agak agak ayah bertumbuk dengan anak, ikut geram, ikut marah. So kalau kita dapat maafkan, itu jauh lebih hebat. Tapi akhlak ni suruh hilang. Saudara perlu ingat, bila akhlak tu hilang dalam rumah tangga, jangan harap akhlak ini akan berada di luar. Takkan ada. Kehebatan akhlak orang Islam, saudara, dia bermula dalam rumah tangga. Rumah tangga, kalau nampak dalam rumah tangga dia memang betul, isteri dia hormat dia. Kerana itu para sahabat bila dia nak tanya akhlak Nabi SAW, dia tak tanya pada Abu Bakar Umar, dia tanya Aisyah. Wah Aisyah, akhlak Nabi macam mana? Quran yang kamu baca itulah akhlak Nabi. Habis akhlak suami awak macam mana? Metro yang dibaca itulah akhlak suami saya. Metro yang awak baca tu, yang plaster yang tu, itulah akhlak suami saya. So ini terbaliknya kita. Kalau begitu akhlak kita dalam keluarga, jangan harap di luar kita mampu. Sebab di luar tu lebih bersifat pelakon. Dalam rumah tangga betul tu akhlak. Kalau jenis ketuk depan mini, betul lah akhlak ni betul. Yang duduk menyamar lah. Depan orang boleh tahan sampai merah muka. Depan anak-anak, wow, tembak. Anak-anak pun ikut sekali lah macam ayah. Ini akhlak nampak kecil. Kalau kita pun ada nak ketuk, pergi ke tanah anak-anak kita pun ikut. Tak, depan TV tu, tengah makan pun tak ada akhlak langsung. Kadang-kadang kita rasa macam biasa tu ustaz, rumah saya, tapi kenapa tak lepas kat kawan? Kawan malu pula. Dan kamu lebih layak ajar malu daripada isteri dan anak-anak. Dia patut latih. Jangan sampai berhasil pula tahan ketuk. Nanti suara ada ruang dia, ada tempat dia. Ini akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adahum.
Orang mukmin yang bercampur dengan kebanyakan manusia dan tabah dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan kebanyakan manusia dan tidak tabah atas gangguan mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang baik, iaitu di sisi Tirmizi tidak menyebut nama sahabat. Maksudnya dalam riwayat Tirmizi tak sebut daripada Ibnu Umar. Dia cuma sebut hadis Nabi SAW. Dan hadis ini telah disebut oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihnya. Dan hadis ini telah disebut oleh Syekh Ibn Hajar sebenarnya lebih awal dari Al-Albani dalam kitabnya Bulughul Maram dalam Kitabul Jami' yang menyatakan hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis yang sahih, iaitu orang beriman yang paling hebat ialah yang bergaul dengan orang dan dia ada kekuatan untuk bersabar. Bukanlah orang beriman tak pernah bergaul dengan orang dan tidak ada sifat sabar. Saudara, memang benar sebenarnya sifat sabar ni ialah satu latihan. Kalau kita biasa bergaul, insya-Allah kita akan nampak bagaimana cara kita nak berakhlak Allah SWT. Tolong berikan sedikit penerangan tentang sifat atau peribadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dan bagaimana kita dapat mencontohi peribadi beliau. Abu Bakar ni kita ambil contoh pada dua benda secara ringkas. Kerana contoh ini disebut oleh ulama namanya Syekh Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah. Kerana Syekh Abu Bakar Al-Muzani dia kata kelebihan Abu Bakar ni pada dua perkara. Pada dua perkara. Yang pertama, pada sukanya dia memberi nasihat kepada orang beriman. Suka sangat dia beri nasihat. Dia tak lebih sebab sembahyang banyak, puasa banyak, bukan. Lebihnya pertama, saudara-saudara semua, ialah kerana sukanya memberi nasihat. Dan yang kedua, kerana yakinnya dia pada Allah Ta'ala dan semua perkara. Maka kepribadian ni kita nak bina. Pertama, yakinlah pada Allah pada semua perkara. Dalam semua perkara kita buat, kita yakin. Kalau orang zalim kita yakin Allah akan balas kezaliman. Kalau kita buat baik, yakin Allah akan beri ganjaran dan pahala kepada kita. Kalau kita buat ketaatan, kita yakin Allah akan muliakan kita. Walau kita tak ada harta, tak ada pangkat, dengan sebab kita taat pada Allah, Allah akan muliakan kita. Dan atas nama atau sifat yang kedua ialah kita belajar, saudara, ringan-ringankan mulut beri nasihat. Hidup beragama ni bukan hidup seorang. Bukan saudara belajar agama, cari tasbih, pegang zikir, lalu saudara kata, saya dah beragama. Belum. Hidup beragama ialah hidup bermasyarakat. Sehingga kita mampu nasihat orang yang salah, itu salah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, antara bid'ah yang berlaku dalam masjid, bila kita lihat orang buat salah, kita tak nasihat dia dan kita tak cakap awak salah. Dia akhirnya di semayang, Tuhan tak terima. Kita nampak kesalahan semayang dia. Dia masuk lambat, tiba-tiba dia tak tambah rakaat, dia punya iktidak tak betul, tak ada tamak nina. Kita nampak dia semayang, ambil semayang tak sempurna, kita nampak belaka, tapi kita tak ringan mulut, tak tegur. Akhirnya dia semayang, Tuhan tak terima. Siapa salah? Dia dah salah, kita pun salah. Kita menyedari kesalahan itu, kita tahu kesalahan itu, tapi kita ada suatu keadaan saudara hari ni kita tak suka tegur. Kita cuma berani tegur orang apa khabar, itu dia berani. Khabar sihat dah. Tapi kita tak boleh kata, Tuan tadi solat tak berapa tepat lah, ikut saya belajar. Tuan tadi saya tengok Tuan cakap tadi salah. Tuan tadi saya tengok Tuan sekian-sekian. So kita takut kena marah, kena jekah, kena sergah. Dan kita takut dia kecil hati lagi teruk. So biar dia kecil hati, jangan disumbat dalam neraka sebab kita tak tegur dia. Maka kita kena ringan-ringan tegur isteri kita, tegur anak-anak kita, tegur jiran tetangga kita, tegur sahabat-sahabat kita. Kadang berkawan lama, bab-bab dunia semua kita tegur. Kamu bisnes ni tak elok ni, macam ni. Tapi bab agama tak nak tegur, sendiri-sendiri. Akhirnya saudara, sahabat kita kesian. Dia ni pun orang baik sebenarnya, tapi kita tak tegur. Kadang kita pergi rumah dia, tengok banyaknya patung-patung rumah dia. Tegurlah sepatah. Ni patung ni malaikat tak masuk. Bila malaikat tak masuk, masuk ni haram, dosa. Bukan sekadar malaikat tak masuk, okey lah, malaikat tak masuk, awak masuk, okey lah. Bukan isunya itu, isunya haram. Bila malaikat tak masuk, dosa lah kita. Kerana malaikat dengan beriman. Sebab bila kita kata beriman pada malaikat, artinya kita juga kena hormat dan wajib hormat malaikat. Antara cara hormat malaikat ialah benda-benda yang menghalang malaikat daripada dekat dan masuk, kita kena buang. Tidak kita menghina malaikat, maka kita berdosa. Maka benda macam tu kita kena tegur sahabat-sahabat kita, tak bertandang mak dia. Dia kita bertandang tengok anak-anak ni tudung pun tak berpakai, tegur lah. Bukan kita nak marah, kita tegur. Wah, nampak anak tu tak pergi tudung, dah besar. Oh ustaz, saya dah cakap saat pergi payah, tak apalah. Mudah-mudahan kita berusaha cari cara.
Kita tak salahkan dia, ayah-ayah ni tak. Kadang-kadang kita yakin ayah dah tegur, tapi anak dia ada pandangan sendiri. Anak-anak dia ada pandangan dia macam, kita pun tak nak sampai. Sebab bila kita tegur, bukan makna kita nak berayah, itu kita nak bukan. Bukan makna kalau seorang ayah nak tegur anak tak pakai tudung, akhirnya anak tak nak dengar, okay, kita botakkan kepala dulu. Biar dia pakai tudung, kan tak pegang. So kita bercakap, bukan kita nak wujudkan kemarahan. Kita menegur bukan nak wujudkan perbalahan. Kalau kita tegur dia nak berbalah, kita diam. Saya cukup terpikat dengan akhlak Syekh Al-Fattah bin Huda. Ketika mana dia bertemu 3 orang ulama, Syekh Albani, Syekh Suqardawi, Syekh Al-Fattah bin Huda. Syekh Al-Fattah bin Huda ditegur Syekh Albani dalam isu hadis, di mana di dalam tahqiq kitab Aqidah Tahawiyah, Syekh Albani rahimahullah bila sebut hadis sahih Bukhari, dia kata hadisun sahih. Mengikut metodologi ilmu hadis, bila sahih Bukhari kita tak sebut hadisun sahih, sebab ia memang sahih. Hadis sahih hanya kita sebut pada hadis-hadis yang masih boleh dipertikai sahih atau tidak. Itu metod. Kalau tak faham tak apalah, saya tak nak tekan di situ. Saya nak cerita akhlak Syekh Fattah bin Huda. Maka bila Syekh Fattah tegur Albani, tuan buat salah, Yusuf Qardawi pun ada menyaksikan hadis tersebut. Maka Syekh Albani semua dia jadi pemarah sikit lah. Dia marah-marah. Syekh kata, Syekh, bila orang marah aku diam, aku tak cakap tadi, diam. Maka dia tak cakap, diam. Akhlak dia luar biasa. Dia bercakap, dia tegur, bukan nak berbalah. Bila orang nak isukan sebagai perbalahan, maka dia diam. Dan akhlak dia tegur luar biasa. Dan saya bila ikut Syekh Fattah bin Huda, kembangan beliau, dan memang beliau seorang yang berpegang teguh pada akhlak, bukan seorang yang pemarah, seorang yang jujur. Kerana itu saya dalam bidang ilmu hadis, saya berpegang kepada beliau. Kerana bukan saya sekadar pegang pada prinsip ilmu, tapi akhlak. Ilmu tak ada makna kalau tak ada akhlak. Pegang prinsip kerana saya lihat akhlak tu ada. Artinya kita dia ajar saya bila tegur, bukan nak marah orang. Bila orang dah marah, kita stop tegur lah. Kita tegur esok lah. Tapi jangan marah, kita pun marah juga. Sebab niat kita bukan nak bergaduh dengan dia, bukan. Kalau saudara balah juga, akhirnya akan terputus dakwah, dah habis. Dia tak akan buka lagi, dia tak akan jumpa lagi saudara untuk cakap. Kita lontarkan idea kita, kemudian dia marah-marah, dia mungkin hari ni tak sesuai. Dia mungkin tadi dia ada masalah keluarga, mungkin berniaga tak beruntung hari ni. Tu beg, dia punya beg mood dia tu. Tunggu esok, mungkin esok akan lebih sejuk. Ini akhlak kita belajar. Sesungguhnya Islam ni selalu bila kita lebih faham, akhirnya akhlak kita makin cantik, maka benarlah itu ilmu. Tapi kalau kita belajar tinggi-tinggi, makin pemarah, maka ilmu kita kena cek daripada awal, niat lagi. Ilmu memberi kepada kita akhlak, itulah dibuah kepada ilmu. Kalau ilmu tidak memberikan kepada kita akhlak, maka ini ilmu tak menjadi. Ini ilmu yang tak betul. Maksudnya tak betul cara kita mengambilnya, tak betul cara kita menterjemahkannya. Ini di antara 2 kepribadian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang kita boleh contoh, as-siqah billah dan nasihatu lil muslimin, percaya yakin kepada Allah dan nasihat kepada sekalian orang beriman. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah faqihna fi din wa min jannah wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la tu'assir bil khair walhamdulillah.